وعلى آل سيدنا محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 18. Surat 18 baru yang ke-13 daripada atas. Muka surat 18 baru yang ke-13 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, bermula rokong itu 4 syarat. Bermula rokong itu 4 syarat. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, selepas didatangkan rukun sembahyang 13 perkara, kemudian diperincikan syarat bagi tiap-tiap satu rukun daripada 13 rukun, yang mana bukan hanya bilang rukun 13 lah. Bilang rukun 13 ni orang sekolah tadika, sekolah pasti pun sudah bilang dah, sepandai dah sebut rukun 13. Hidayatus Sibyan ni dia mendatangkan satu-satu rukun, apakah syarat-syarat dia, apakah syarat bagi tiap-tiap satu rukun. Hidayatus Sibyan ni kalau makna lah, ni sudah jadi isim alam nama kitab. Kalau ke mana asalnya, Hidayatus Sibyan, pertunjuk bagi kanak-kanak, tetapi diterjemahkan dengan pertunjuk bagi orang yang baru belajar. Pertunjuk bagi orang yang baru belajar. Ni ke permulaan belajar lah ni. Kalau kita ada tu Sibyan ni, membicarakan syarat bagi tiap-tiap rukun. Ada pun bilang rukun 13 tu budak sangat lah. Tu budak sangat. Contohnya terdahulu bicara bab rukun niat. Niat ada 4 martabat. Iktibar segala juzuk dia. Martabat yang pertama, satu je lah, qasad saja, satu juzuk sahaja. Martabat yang kedua, 2 juzuk, qasad dan ta'ayun. Martabat yang 3 juzuk, 3 bahagian, qasad, ta'aruk, ta'ayun. Martabat yang keempat ada 4 juzuk, 4 bahagian, qasad, ta'aruk, ta'ayun, ta'ayun nafsah. Tu bukan niat gitu je sampai ketua dah orangnya ni baru dengar qasad, ta'aruk, ta'ayun, baru dengar perkataan qasad, ta'aruk, ta'ayun. Maknanya semayang tak pernah tinggal, tak belajar lah orang panggil. Kemudian pergi pula kepada bicara bab takbiratul ihram, 21 syarat. Pergi kepada pembicaraan qiyam, panjang pembicaraan qiyam, rukun yang ketiga. Pergi kepada semain duduk, pergi kepada semain mengiring, pergi kepada semain melentang atas belakang, yang mana kewajipan sembahyang tidak gugur sekali-kali
selagi tiada gugur kewajipan sembahyang daripada sekali-kali selama ada akal itu maujud. Selagi berakal, kekal kewajipan sembahyang. Walaupun orang tak ada ni sakit berat sangat, sampai ke tinggal kulit, tinggal tulang dah dianya. Tinggal kulit, tinggal tulang dah, sakit berat dianya. Tapi akal dia comel lagi, kekal kewajipan sembahyang. Walaupun kalau kita kata waya berserakah, waya berserakah tau, berseranggah, waya berseranggah, berserabut tu dah lain. Jangan ngaku itu okey bayu ni kot. Waya berserakah ni waya banyak. Sekalipun akal masa lagi sedar, kekal kewajipan sembahyang. Dah masa bicara berkaitan dengan rukun qiyam. Hak lepas bicara berkaitan dengan syarat ketika membaca Fatihah. Ada 8 syarat, ada 10 syarat. Bagi rukun membaca Fatihah. Nak masuk pula pada rukun rokok. Rukun rokok ada 4 syarat. Di bawah tu rukun i'tidal ada 4 syarat. Kemudian di musak sebelah tu rukun sujud ada 8 syarat. Tu dalam kitab Hidayatus Sibyan, pertunjuk bagi orang yang baru nak belajar. Ni orang baru nak belajar ni, bukan orang belajar lama dah ni, orang baru nak belajar. Mana bukan hanya pandai sebut, pandai bilang rukun 13 saja, dia kena belajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Ni hak biasa disebut oleh tugu sayanya. Belajar syarat, belajar rukun, belajar syarat bagi tiap-tiap rukun, belajar syarat bagi untuk sah solat berjamaah. Biasa sebut gitu. Kena belajar syarat untuk sah semayang, belajar rukun serta belajar syarat bagi tiap-tiap rukun. Kemudian belajar syarat untuk sah solat berjamaah. Itu biasa sebutlah syarat bagi tiap-tiap rukun. Ini bicara berkaitan dengan syarat bagi rukun rokok. Pertama daripada 4 syarat bagi rukun rokok ni. Pertama ada 4 syarat bagi rukun rokok, bahawa ada ia seseorang musolli, seseorang yang sembahyang, bahawa ada ia rokok, bahawa ada ia rokok, kemudian daripada tamam, kemudian daripada sempurna Fatihahnya. Rokok ni kemudian daripada sempurna Fatihah, sebab kena jaga rukun tertib pula. Dia Fatihah kemudian berpindah pada rokok, i'tidal itu tertib. Jadi kena jagalah tertib semayang. Jadi rokok ni kemudian daripada tamam kena sempurna Fatihahnya. Kemudian ada tamam Fatihah ni pada orang yang lain daripada masbuk. Kemudian daripada tamam sempurna Fatihah ni pada orang yang lain daripada masbuk. Pada orang yang lain daripada masbuk. Siapa lain daripada masbuk? Muafiq lah. Tapi kalau kita lah pada orang yang muafiq, pada orang yang muafiq. Ni ayat dia pada orang yang lain daripada masbuk. Siapa orang muafiq ni? Susah pula nak jawabnya. Orang yang lain daripada masbuk, siapa? Siapa dia orang lain daripada masbuk? Kalau disebut pada orang yang muafiq, senang lah. Ni ayat kitab. Orang pada yang lain daripada masbuk ni orang muafiq, makmum yang muafiq. Makmum masbuk, dia membaca Fatihah sekadar yang sempat dibaca.
Tak sempat baca langsung, tak payah baca. Sempat baca sebahagian, baca sebahagian. Selebihnya baki Fatihah ditanggung oleh imam. Adapun orang muafiq, syarat nak rokok selepas sempurna Fatihah. Dia orang muafiq. Tiba-tiba dia makmum yang muafiq. Imam baca surah kuat apa semua, dia perhati dengar surah tu imam, dia terlupa nak baca Fatihah sendiri. Imam pun rokok, dia pun sedar Fatihah, muafiq tadi belum baca. Nak rokok syarat dia kemudian dia tamam Fatihah. Bagi orang yang lain dia sebut, mana bagi orang yang muafiq. Sekarang ni makmum ni muafiq, imam rokok dah, dia boleh rokok ke dah? Syarat rokok kemudian daripada tamam sempurna Fatihah. Sekarang ni Fatihah budak baca lagi, dia tak boleh nak rokok. Lepas tu macam mana? Dia wajib kena baca Fatihah lah. Sebab syarat rokok yang pertama kemudian daripada tamam sempurna selesai membaca Fatihah, barulah makmum muafiq ni boleh rokok. Kalau nak baca Fatihah, imam rokok dah baru kita mula baca Fatihah, lambat nak habis Fatihah ni 7 ayat. Kenapa habis juga baca banyak mana? Sempurna Fatihah 7 ayat kena habis baca. Dari imam rokok tidak apa semua, ni dia muafiq yang ada keuzuran. Pada keuzuran ni ada perkara yang nak kata apa? Keuzuran. Dah terlupa membaca Fatihah, bukan sengaja, terlupa. Tu keuzuran lah tu. Kalau tidak ketika imam selesai baca Fatihah, makmum muafiq ni baca Fatihah dolahnya pada ni. Jadi imam rokok, dia sudah Fatihah lama dah, tapi dah dia terlupa. Ni keuzuran. Jadi perkara yang tidak disengajakan, uzur lah tu, sebab dia terlupa nak baca Fatihah, bukan dia sengaja tak baca Fatihah. Keuzuran. Yang mana muafiq ni wajib kena sempurnakan baca Fatihah baru rokok. Lepas tu imam rokok dia baru sedar Fatihah belum baca, dia keuzuran lah tu, tetap wajib kena baca. Bukan keuzuran Fatihah baca, bukan. Keuzuran dengan bahawa dia ni dibenarkan ketinggalan sampai ke 3 rukun panjang. Ni keuzuran tu. 3 rukun panjang. Rokok rukun panjang yang pertama, iktidal rukun panjang yang kedua, sujud yang pertama rukun panjang yang kedua, sujud yang kedua rukun panjang yang ketiga. Dia gini. Ni kalau nak pergi sini panjang bicara ni. Dia sebut kata makmum, tak kira muafiq ke masbuk, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun saja. Itu makmum. Muafiq sama, masbuk sama, dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Bukan kata muafiq maaf ketinggalan 3 panjang, tidak. Muafiq yang berlaku keuzuran sahaja, dimaafkan ketinggalan daripada imam 3 rukun panjang. Asalnya makmum ni muafiq ataupun masbuk sama sahaja, hanya dimaafkan ketinggalan 2 rukun sahaja. Ini masuk di dalam di antara syarat untuk sah berjemaah. Syarat untuk sah berjemaah dia ada dalam kitab kita ni. Musa berapa syarat untuk sah berjemaah. Hidayatul Subiang ni dia duduk di muka surat, muka surat 24. 24. Kalau Rumi tak tahulah surat berapa. Rumi surat berapa? Rumi. Tengok Jawi ni saya sebut tengok Jawi. Dia kalau Rumi kena cari tajuk dia semayang berjemaah.
125. Ni Musab 23, 24 hak tebal ni. Jadi hak tebal pula. Hak Jawi ni Musab 24. Kalau hak Rumi Musab 125. Dan bagi sah berjemaah, erti mengikut makmum akan imam itu 13 syarat. Tu 13 syarat. Jumpa? 125 tu 13 syarat. 13 syarat. 126. 13 syarat. Mana kita nak bicara ni? Mana? Syarat yang ke dah sebut sini. Dia bicara dia dalam kitab Wisyah, dia 12 syarat. Kemudian syarat yang pertama, mengikut oleh makmum akan imam. Dia pergi kepada dua rukun tu. Di sini dia syarat yang ke-13 tu. Syarat 13 yang terakhir. Hendak mengikut makmum akan imam pada segala perbuatan yang disuruh dengan dia. Maka mengikut ni, maka wajib takhir, mana kemudiankan takbiratul makmum daripada sekalian takbiratul imam. Tu makna mengikut. Dengan bahawa ketika imam takbir ni, biar imam takbir siap dah, barulah makmum Allahu Akbar. Tu syarat. Kalau tu imam tu Allah, dia pun Allah, tak sah. Ni syarat 13 dalam kitab Wisyah. Syarat pertama, mengikut oleh makmum akan imam, dengan bahawa wajib makmum takhirkan takbir ihram makmum tu daripada sekalian takbir ihram imam. Sekian apa? Biar tu imam bar dahulu, barulah makmum pun Allah. Gitu. Kalau tu imam Allah belum lagi bar, kita pun Allah dah. Kemudian bukan sekali, tapi imam belum lagi selesai takbir ihram, dia takbir dah, maka tidak sah sembahyang. Itu satu. Lepas tu dia makruh menyertai imam akan imam pada segala perbuatan yang lain daripada takbir ihram, melainkan pada amir makmum bagi Fatihah imamnya. Maka sunat menyertai makmum akan di hak lain tu, kalau diserta serentak, rokok serentak, tidak serentak, makruh yang meluputkan fadilat berjamaah. Tempat serentak tu makruh yang meluputkan fadilat solat berjemaah. Mana fadilat solat berjemaah? Ni fadilat 27 tu lah. Luput mana apa? Tak ada lah, hilang. Habis solat Jumaat satu solat dah di tempat di serentak. Melainkan hak serentaknya amin atau sunat serentak. Ni baru pergi sini pula. Tanbih. Jika terdahulu makmum atas imamnya, terdahulu mana apa? Kita panggil pitah. Terdahulu mana apa? Mendahului itulah. Kita panggil pitah. Pintas ke apa? Pitah. Dia pintas ke? Pitah kita pitah lah. Mendahului. Jika terdahulu, mana mendahului makmum atas imamnya, dia mendahului. Ini jarang berlaku. Atau terkemudiannya makmum daripada imam dengan dua rukun fi'li keduanya, jika tiada panjang keduanya sekalipun, dengan tiada uzur, maka batal sembahyangnya. Melainkan bersalah jika dengan uzur. Bermula uzur bagi yang terdahulu itu lupa atau jahil, dan uzur yang terkemudian itu terkandung dalam 14 masalah masbuk dan muafiq, maka tuntut oleh makna dalam kitab yang panjang-panjang. Sekarang ni sebut kata makmum
wajib mengikut imam, syarat dia belah dengan bahawa jangan mendahului imam 2 rukun, dan jangan ketinggalan dari imam 2 rukun. Tapi mendahului ni tak ada kau buat. Tapi kalau tanya kita, macam mana? Imam sedang baca surah, makmum Allahu Akbar rokok seorang. Kalau tanya kita, macam mana sembahyang makmum hak mendahului imam ni? Imam surah tak habis lagi baca, dia buat perangai dah. Dia nak tunjuk kepada imam, aku nak berahi ke mung. Gitulah. Dia rokok dah. Kau mana? Macam mana sembahyang makmum? Makruh satu pandangan haram. Sembahyang tak batal. Makmum sedang baca surah, Sami Allahu liman hamidah. Itu imam sedang membaca surah, makmum Sami Allahu liman hamidah. Tidak dah. Macam mana makmum? Haram. Itu jelas haram. Sebab ini mendahului masuk di rukun yang kedua. Batal? Dah batal. Dia batal ni mendahului imam 2 rukun yang sempurna. Sekarang imam sedang membaca surah, qiyam berdiri, makmum sudah iktidal. Makmum sudah iktidal ni baru dipanggil mendahului 1 rukun. Mana rukun rokok baru? Iktidal makmum dalam iktidal laginya, belum panggil 2 rukun lagi, baru dipanggil 1 rukun. Rukun rokok tu lah. Ia pun iktidal ni makna belum lagi 2 rukun yang sempurna. Maka makmum ni haram ni. Tapi makmum masih lagi sah sembahyang. Imam sedang baca surah lagi, belum lagi rokok, makmum pun nak turun ke bawah kepada sujud yang pertama. Diturun je, walaupun lutut tak sampai lagi latar, diturun tu tak panggil berdiri iktidal dah. Barulah dia nyata mendahului imam 2 rukun yang sempurna, rokok dan iktidal. Sebab sekarang dia bukan iktidal lagi, baru kata tu baru kata. Tapi kalau tanya betul-betul, macam mana nak teh terang uji apa? Apa yang kita cakap tu? Teh cuba terang teh. Ada. Ada gitu dah. Cuba terang teh. Dah cerai adik ni. Cuba terang teh. Cuba terang teh. Nak tanya ni. Imam duduk berdiri baca surah, makmum rokok. Macam mana hukum makmum? Makruh ataupun haram? Sembahyang makmum macam mana? Selak gaya jawab batal lalu dah tak batal. Bukan setakat dia rokok, dia iktidal dah pulaknya. Imam tak rokok lagi, baru sedang baca surah. Macam mana hukum makmum? Batal ke dah? Tak batal lah. Yang batal ni apabila mendahului imam 2 rukun yang sempurna. Tapi hak tu tak berlaku. Hak terkemudian daripada imam 2 rukun fi'li keduanya, jika tiada panjang keduanya sekalipun dengan tiada uzur, maka batal sembahyangnya. Mendahului ketinggalan 2 rukun. 2 rukun ni panjang dan pendek. Ini bicara hak makmum. Pada ni muafiq ke masbuk sama, jangan ketinggalan daripada imam 2 rukun yang sempurna. Mendahului tu, tu sakit jiwa dah tu. Benda tu. Kalau serentak tu adalah. Serentak tu makruh. Mendahului tu pelik lah. Ladak lah kita kata. Tapi hukum kalau orang tanya kita, dia makmum ni jangan mendahului imam 2 rukun, jangan ketinggalan daripada imam 2 rukun. Kita nak bahas bab ketinggalan. Mendahului tu tak berlaku. Ini makmum, dia boleh sebut kata 2 rukun, dia termasuk rukun panjang dan rukun pendek. Kita rukun fi'li ni ada rukun panjang dan rukun pendek. Rukun qauli dia tak ada panjang pendek, sebab dia tetap dah rukun bacaan ni, Fatihah. Tu Fatihah dia nya. Adapun rukun fi'li ni, dia boleh panjang, dia boleh lama.
Jadi rukun fi'li, rukun perbuatan ni, dia ada rukun panjang, ada rukun pendek. Hak rukun panjang, dia rukun fi'li ni berdiri, baik rukun perbuatan, rokok, iktidal, sujud, duduk ada sujud, duduk tasyahud, itu rukun fi'li. Rukun fi'li, rukun qauli, takbir, Fatihah, tasyahud akhir, selawat selepas tasyahud akhir, salam. 5 rukun qauli, rukun bacaan. Rukun fi'linya berdiri, itu rukun fi'li. Berdiri, rukun panjang. Dia berdiri baca surah sampai sejam contohnya, tak ada apa-apa, itu rukun panjang. Rokok rukun panjang. Dia rokok sampai ke 10 minit, tak apa. Kemudian iktidal, rukun pendek. 2 kali sujud, rukun panjang. Disujud sampai ke 10 minit, setengah jam, tak apa. Duduk antara sujud dipanggil rukun pendek. Duduk ketika membaca tasyahud akhir, rukun panjang. Duduk ketika tasyahud akhir, rukun fi'li. Membaca tasyahud akhir, rukun qauli. Macam berdiri, rukun fi'li. Membaca Fatihah, rukun qauli. Duduk ketika membaca tasyahud akhir, itu satu rukun, dipanggil rukun fi'li. Membaca tasyahud akhir, selawat atas Nabi selepas tasyahud akhir, salam, ketiga-tiga rukun qauli itu duduk pada rukun fi'li. Dia berada pada rukun fi'li, duduk tu. Dia orang ni apabila suruh bilang rukun 13, yang biasanya dia tertinggal, akhirnya tertik rukun yang ke-12, tak cukup satu, ulang balik. Rukun tertik rukun ke-12, dia tinggal tu, ditinggal duduk bagi tasyahud tu. Dia hanya bilang tasyahud akhir rukun, selawat rukun, salam rukun, duduk tidak sebut. Ini biasa orang tinggal. Jadi duduk bagi tasyahud akhir, rukun fi'li, rukun panjang. Iktidal, rukun pendek. Duduk antara sujud, rukun pendek. Kalau mazhab Hanafi, bukan rukun pun. Iktidal, duduk antara sujud, mazhab Hanafi bukan rukun pun. Kita mazhab Syafi'i, rukun pendek. Iktidal, rukun pendek. Duduk antara dua sujud pun rukun pendek. Apa makna rukun pendek? Iktidal tak boleh lama. Tak boleh lama tu setakat mana yang dibenarkan bagi rukun pendek ni? Selepas bacaan dalam iktidal, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Selepas dia tu hak bacaan hak Rabbana lakal hamd tu masa tak kira lah. Sebab tu memang masa untuk membaca zikir dalam iktidal. Sami Allahu liman hamidah tu tasmi' intikal. Bacaan dalam iktidal, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kodok masa tu tak kira. Lepas dia tu dia duduk saja ke, dia baca apa-apa bacaan, kita ada orang buat ni, dia duduk saja tu dia baca apa-apa bacaan, teluh satu patah yang pertengahan, bukan baca Fatihah, teluh satu patah yang pertengahan, dia baca apa tak kira lah, batas sembahyang dia, sebab dia memanjangkan rukun pendek iktidal. Melainkan iktidal rakaat terakhir saja, di situ tempat kunut pada jumlah, pada syarikat itu tempat kunut. Macam kunut nazilah sekarang lah, iktidal rakaat terakhir, itu dikira rukun panjang. Mana iktidal ni rukun pendek. Duduk antara dua sujud, dua sujud panggil rukun pendek. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dia baca pula hak lain. Okey lah. Teluh, apa dah teluh? Muat. Telus. Kepala. Bukan teluh. Bukan teluh SPRM tu. Muat. Muat ada. Teluh. Kita bukan telus, kita teluh. Teluh, muat. Kau nak kata you? Teluh ada.
Tapi dalam kitab Jawi memang ditulis telus. Telang waw sin, telus. Mana telus ni muat? Telu sekurang kata syak akhir. Dibaca apa tak kira lah. Telus kata syak akhir, maka batas semayang sebab dia memanjangkan rukun pendek.